السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, perempuan, saudara sekalian, jamaah solat subuh rahmati Allah. Alhamdulillah. Mari bersama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kurnia Allah kepada kita yang tak terhingga banyak. Bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi peluang untuk meneruskan kehidupan, dan kita mulakan kehidupan kita pada pagi hari ini dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala seraya menyambut seruan daripada Allah taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang tubuh badannya jauh daripada pembaringan demi menyembah Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh yang penuh rahmat ini, insya-Allah. Tak lupa selawat dan salam kita lafazkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa Habibillah, insan yang sangat-sangat kita cintai. Dan marilah kita mulakan untuk terus berselawat kepada baginda. Mudah-mudahan dengan cara itu kita layak mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini dapatlah kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita sehingga dapat kita memahami segala ilmu yang kita bincangkan menerusi kitab yang ditulis oleh Tuan Guru kita, Tuan Haji Sa'id bin Haji Ibrahim. Dan selebih daripada itu, kita mengharapkan apalah kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita fahami dan kita dapatkan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan Allah, sebagaimana biasa perbincangan kita merujuk kepada kitab Perbandingan Akidah dan Fahaman Umat Islam. Maka kita sampai kepada kesimpulan daripada perbincangan mazhab Qadariyah, suatu mazhab yang mengambil kesimpulan bahawasanya kita manusia setelah diciptakan oleh Allah dan diberi kuasa kepada kita, kata mazhab Qadariyah, setelah kita mendapat kuasa daripada Allah, kita tak, manusia tidak perlu lagi kepada kuasa Allah Ta'ala. Waliyazubillah. Di situlah sesat. Maka disebutkan
bahwasanya akidah kepercayaan orang-orang Qadariyah ini adalah bertentangan dengan akidah kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Imam Al-Maturidi. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah justru itu Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah dan menolak akidah kepercayaan orang-orang Qadariyah berlandaskan hujah-hujah dan dalil-dalil sebagaimana berikut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Surah As-Saffat ayat 96. Artinya, dan Allah yang menciptakan kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu. Maknanya hak mutlak penciptaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala ini jelas menyatakan bahawa yang menjadikan manusia dan yang menjadikan perkara-perkara dan perbuatan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Jadi manusia sekali-kali tidak boleh ada perasaan, ataupun bahasa mudah kita, jangan dia perasan bahawa saja dia boleh berbuat segala-galanya, bahawa saja dia boleh buat ini itu dan sebagainya. Hakikatnya manusia ini hanya menjalankan daripada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan rufi'al qalam, telah diangkat pena. Telah diangkat pena, tuan-tuan puan-puan, maksudnya takdir-takdir Allah kepada setiap makhluknya sudah dituliskan. Setelah dituliskan, diangkatlah pena. Maka semua makhluk hanya mengikuti apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, kita memohon kepada Allah, apalah kiranya mudah-mudahan sirah yang akan kita lalui, perjalanan hidup yang kita lalui, mudah-mudahan adalah perjalanan hidup yang terbaik. Maka dalam pada itu ada ayat Allah yang berpesan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak ubah nasib suatu kaum sehingga dia berusaha untuk mengubahnya. Maksudnya di sini adalah daripada sekarang kita melakar sejarah. Daripada sekarang kita melihat apa yang ada di sekeliling kita dengan konsep afala ta'qilu, tidakkah kamu berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cari ini yang tidak baik kepada kita, ini yang elok kita pilih, ini yang memudaratkan, ini yang munafat, kita ambil yang munafat. Dan itu semua manusia ada keupayaan untuk sana, kebanyakannya lah, melainkan insan-insan tertentu yang dhaif, yang ditakdirkan dalam keadaan terencat akal dan sebagainya. Maka tugas-tugas orang yang sehat menolong dia. Dia. Maka apabila kita kaitkan dengan suasana sekarang, tuan-tuan perempuan hati Allah, iaitu suasana apabila dibubarkannya parlimen dan dibubarkannya Dun Perak, maka di sini adalah proses untuk semua orang akan melalui proses pilihan raya. Dan ini sangat-sangat penting dalam kehidupan umat Islam di Malaysia. Ini dah. Kalau ada orang menyatakan lebih kurang je apa semuanya, itu salah. Kerana pilihan raya ianya adalah satu proses memilih pemimpin. Dan memilih pemimpin di dalam Islam, tuan-tuan, adalah perkara yang sangat-sangat diambil berat. Bayangkan tuan-tuan puan-puan hati Allah, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat dalam keadaan bersedih, tetapi pakat-pakat para sahabat tinggalkan sekejap jasad Rasulullah
yang sudah tidak bernyawa ini, semuanya pergi kepada satu majlis. Tinggallah di situ bersama Rasulullah dan keluarga kerabat-kerabatnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Maka dalam sejarah Ali tidak ikut dalam musyawarah ini. Di sinilah Syiah ambil peluang. Inilah dia sebab Ali tak disertakan dalam musyawarah sehingga mereka menafikan hak Ali. Sepatutnya Ali lah menjadi khalifah. Dia tak. Di suara ni sudah addition saja. Ya, tambahan. Ya. Kerana apa? Setelah dilantik Abu Bakar Siddiq menjadi seorang pemimpin. Ya. Setelah Abu Bakar Siddiq dilantik menjadi khalifah, maka apa yang berlaku? Ali radhiyallahu anhu sami'na wa ata'na. Tak ada bangkangan daripada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi puak-puak Syiah dia suka menambah-nambah tuan-tuan, direka-reka dan sebagainya. Baik, itu kita tinggal jauh. Maka setelah dipilihnya Abu Bakar Siddiq, barulah diuruskan jasad Rasulullah dan dikuburkan. Seakan-akan tuan, ya Rasulullah, engkau ada di situ, engkau masih pemimpin kami, engkau tak akan dikuburkan, melainkan kami dah pilih sebagai pemimpin, siapa pengganti kamu. Nampak punya pentingnya, ya, punya pentingnya kepimpinan di dalam Islam. Maka memilih pemimpin di dalam Islam hukumnya wajib. Ini dia. Ini dasar daripada pilihan raya. Kalau dia baik-baik semua, siapa yang paling baik? Kalau ada masalah semua, pilih yang paling kurang masalahnya. Ini kita kena jelas, ya, kena jelas. Jangan berlaku pada satu ketika dahulu. Malas nak turun mangkah, tuan-tuan. Tiba-tiba terpilih orang yang dia tak suka. Silap sendiri, kenapa tak turun? Dia tuan-tuan. Tuan-tuan hati Allah. Kedua, pilihan raya sebenarnya adalah suasana apabila dilaksanakan dengan penuh ilmu. Maknanya berdasarkan ilmu. Tindakannya dengan tindakan sikap yang berilmu. Ya. Maka adalah satu proses yang kita banyak menggali ataupun mencari pahala. Tapi malangnya ramai orang tidak menggunakan ilmu. Pertama apa tuan-tuan? Tuan-tuan berhati Allah, pilihan raya tetap berjalan, tapi hakikatnya siapa pemimpin Malaysia, siapa pemimpin di dalam negeri dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan telah dituliskan, takdirnya sudah dituliskan sebagaimana saya katakan tadi, rufi al-qalam, pena sudah diangkat. Setuju tak tuan-tuan? Siapa bakal Perdana Menteri Malaysia akan datang? Allah dah tahu dah. Dan takdir Allah SWT tidak pernah tersilap. Ya, ini akidah kita. Takdir Allah SWT tidak pernah tersilap. Tak pernah meleset. Takdir Allah SWT tak akan dikomplain oleh mana-mana malaikat. Takdir Allah SWT. Contohnya, matinya seseorang kerana dicabut nyawanya oleh Israel. Maknanya Allah perintahkan Israel cabut nyawa dia. Israel tak pernah tersilap cabut nyawa orang. Ini akidah kita tuan-tuan. Malaikat Israel tidak pernah tersilap cabutnya nyawa seseorang. Ya. Jadi Allah mewakilkan kepada Israel untuk mencabut nyawa. Israel tidak pernah tersilap. Takdir-takdir Allah senantiasa perfect, tepat. Cuma kadang ramai orang tak boleh terima dengan takdir Allah ni. Tak boleh dia kata. Dia bergelabah dan sebagainya. Tuan-tuan hati Allah, ini yang menjadi masalah dalam kehidupan. Ya. Yang jadi masalah dalam kehidupan ni dia. Ramai manusia tidak boleh menerima takdir-takdir Allah. Dia cuma lawan juga, dia buat juga. Maka macam-macam berlaku. Tuan-tuan puan hati Allah. Jadi pilihan raya sepatutnya adalah satu proses kita mendapatkan pahala. Contohnya, kita turun Makkah dapat pahala. Kita berkempen, tapi berkempen dengan bersahaja. Dengan satu andaian, yes, aku jangkakan pemimpin aku ni hebat. Ya.
Tapi boleh jadi aku tersilap. Jadi biarlah aku berpada-pada saja. Yang belah lawan pula tidak ada provokasi. Apa kita nak provokasi orang, nanti jadi bergaduh jadinya. Dah pahala juga. Dia tuan-tuan. Akhirnya apa? Semuanya pahala. Kalau tindakan kita berdasarkan ilmu. Ini tidak bergaduh, ya, berbatah-batah, ya. Ini yang menjadi masalah dalam masyarakat kita setiap kali pilihan raya. Waliyazubillah. Maka saya terus terang tuan-tuan, saya berkempen dari sudut kompen ini, ya. Bukan kempen bangkah satu-satu parti, tidak. Itu hak tuan-tuan, silakan. Ya. Ada yang Ustaz, saya tak tahulah Ustaz mana yang ini, kenapa susah? Saya kata Islam dah sediakan berbagai macam cara. Di antara caranya kita istikharah. Ada Ustaz, itu yang malas Ustaz. Kalau dah malas apa ceritanya tuan-tuan? Kalau dah malas dia apa ceritanya? Ustaz lah tolong tunjuk siapa saya. Yes, saya boleh tunjuk. Tetapi jangan minta daripada saya apa yang saya tunjuk. Silaplah. Allah dah kata dalam Quran, "Qul inna hudallahil huwal huda." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya hudallah, petunjuk daripada Allah adalah sebaik-baik petunjuk. Saya boleh tunjuk sekarang, tuan-tuan sila pangkah sebulan boleh. Itu saya tunjuk. Yang kita cari petunjuk. Ini kena jelas betul. Kerana apa? Kalau saya tunjuk, saya adalah manusia dan saya ada kelemahan. Apatah lagi di masjid ataupun di rumah Allah yang mulia ini bukan tempat untuk berkempen. Tidak adil kepada orang. Saya tunjuk ke A, rupanya ke B, tuan-tuan. Dia saya tunjuk si A, nanti si B marah pula. Kenapa tak tunjuk kami punya? Tuan-tuan. Jadi ini bukan tempatnya. Tetapi saya haruslah membicarakan adalah bagaimana ilmu dalam kita meyakini pilihan raya ini. Bagaimana tindakan kita dalam pilihan raya ini, supaya tidak berulang apa-apa yang berlaku. Tuan-tuan berrahmati Allah, kita berkempen. Kita berkempen. Maka ketika berkempen, kita menyampaikan maklumat, biarlah fakta, bukan auta. Sekali kita auta, sekali kita menipu, sekali kita ada sikap hipokrit di dalamnya, itu yang menjana dosa yang akhirnya memberatkan kita. Tetapi dengan fakta. Baik. Maka fakta pun biarlah fakta yang jelas, lengkap. Jangan sekerat-sekerat. Ini dia tuan-tuan. Aku sebut yang ni lah. Supaya kerana yang ini menguntungkan kepada pihak aku, yang lain disorokkan. Ini masalah tuan-tuan. Ya. Rasulullah berpesan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, man su'ila an ilmin fakatamahu, maka dia tutupkan. Sama ada dia tutup semuanya atau dia tutup sekerat. Uljima yaumal qiyamah, dia akan direjam pada hari kiamat bilijami minan nar, dengan rejaman daripada api neraka. Allahu akbar. Ya. Tuan-tuan puan hati Allah, apa yang dimaksudkan sekerat-sekerat ni? Contoh, saya menghabarkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan, ini yang banyak buat corruption ini, adalah non-Muslim. Saya cakap apa itu? Ya. Kerana bla 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 bla, saya cakap puas-puas tuan-tuan semua. Sampai ke sudah saya dedahkan adalah yang banyak buat rasuah non-Muslim. Sampai ke sudah. Selesai, tutup. Lengkap tak lengkap? Tak lengkap lah. Ada dia. Apatah lagi kalau yang menyampaikan orang yang berilmu. Lagi orang yang berilmu ni adalah mewarisi kepada ilmu-ilmu Nabi. Maka apabila dia tutup sekerat, dia sudah tutup
sebahagian apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah, ar-rashi wal murtashi fidnar. Perasuah dan yang menerima rasuah akan masuk api neraka. Kalau yang tadi dicerita tentang perasuah, penerima rasuah tak disembangkan, tuan-tuan, maka apa kesannya? Apa natijahnya? Boleh jadi orang awam mengambil kesimpulan, oh dahsyatnya perasuah ni, non-Muslim ni teruk betul. Ya. Tuan-tuan rahmat Allah, akhirnya seakan-akan penerima rasuah tak ada apa, ataupun sekurang-kurangnya penerima rasuah kurang dosanya. Di sini kesilapan. Kalau kita sebut perasuah, kena sebut juga penerima rasuah. Ya. Dalam kaedah bahasa Arab, ya, ar-rasi perasuah, wa ada wa di situ, al-murtashi, ya. Al-murtashi maknanya apa? Penerima rasuah fidnar. Maka wa di sini namanya wawul ataf, yang mana kedudukannya al-rasi ismun, isim, kata nama yang pertama, wa al-murtashi kata nama, ya, yang kedua, dalam kedudukan yang sama. Kalau dia dapat pahala yang sama, kalau dia berdosa yang sama. Ini dia tuan-tuan, ya. Biar kita jelas. Ada kata jangankan 80% ke 90%, kita sebutlah 100%. 100% perasuah di non-Muslim. Tetapi penerima rasuah tidak ada. Ayo, mana saya pun cari ya, ambil saya punya rasuah. Saya pun dah mencari itu, tak jumpa. Saya nak tanya, berlaku tak rasuah? Penerima rasuah ni 100% non-Muslim. Dan tiba penerima rasuah tak ada. Berlaku tak rasuah, tuan-tuan? Tidak akan berlaku. Datang si butuh sahabi, contoh tuan-tuan, pada kita. Jadi you kasih sign sikit lah. Jadi ada sikit tu. Saya mau sign ke, saya tak sign ke, saya ikut kepada law yang ada, saya ikut buku yang ada. You kasih ini duit, angkat balik. You jangan hina saya. You tahu, ya, you buat ini macam, you sudah hina saya. Saya ada marwah. You tahu kalau saya angkat ini duit, on the way saya beri beras, bawa beras ini kepada keluarga saya, kasih makan saya punya anak bini. Kita Muslim tak makan babi, tapi sama juga saya kasih makan itu babi, sama-sama haramnya. You angkat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ada marwah, ya. Kerana memang dalam kajian, tuan-tuan, perasuah di 80% adalah non-Muslim. Tetapi berdasarkan kajian itu juga, tuan-tuan, yang tak didedahkan, penerima rasuah lebih 80% Muslim. Malu tak malu kita, tuan-tuan? Ada orang buat kajian, tuan-tuan, ada orang buat kajian. Ini yang kita nak bincangkan. Jadi berkempen biarlah lengkap. Berkempen jangan ambil ini baelish untuk aku dan sebagainya. Kita tidak menjadi orang yang adil. Ya. Disorokkan yang ada yang merugikan kita, didedahkan apa yang menguntungkan kita. Allahu Akbar. Ingat, kita menyembah Tuhan, la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan. Tak tidur, tak leka, tak pernah, tuan-tuan, tersilap. Itulah zat yang kita sembah. Ni orang yang berkempen ni dapat pahala, tuan-tuan, tapi jangan, ya, mudaratnya pun ada. Tuan-tuan berpada hati Allah, ya. Ini juga yang kita kena ambil kira. Berikutnya dalam berkempen, tuan-tuan, janganlah masukkan tentang isu-isu akidah.
Apa yang saya maksudkan? Tak mau berulang apa yang berlaku seumpama dulu. Akhirnya lepas pilihan raya, dah masjid dua imam. Berlaku tak berlaku tuan-tuan? Satu ke tiga tahun. Dah berbalah. Kafir mengkafirkan. Ya Allah ya Karim. Ini bawa pahaman mana ni? Rujuk kepada sejarah tuan-tuan. Ya. Wafat baginda Rasulullah, naik Abu Bakar Siddiq. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab. Dibunuh Umar bin Khattab, naik Uthman. Dibunuh Uthman, naik Ali. Apabila Ali radhiyallahu anhu memerintah tuan-tuan, tak lama berlaku perang Siffin. Minta maaf, perang Jamal dulu. Ya. Dalam kitab yang kita baca dia ada. Ya. Berbalah Ali radhiyallahu anhu dalam satu puak berdepan dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah naik unta, itu yang dikatakan Jamal, maka perangnya dikatakan perang Jamal. Belah Ali 10,000 orang, belah Aisyah 10,000 orang. Isunya apa? Pemerintahan. Tuan-tuan. Berlakulah peperangan. Berapa yang mati? Yang mati di sebelah Aisyah, ya. Yang mati di sebelah Aisyah, tuan-tuan, di antaranya Zubair, sahabat Rasulullah Zubair, Talha, tak silap saya, beberapa sahabat besar. Maka pok-pok Syiah ambil peluang. Yang mati di sebelah Aisyah adalah mati kafir, yang mati di sebelah Ali adalah mati sebagai syuhada. Dahsyat tuan-tuan. Dan saya tak tahu nak mengatakan apabila kita hadir di zaman ini. Jadi Syiah mengatakan mati belah Aisyah ni mati kafir. Selepas itu perang lagi, Ali melawan Muawiyah. Mati juga para sahabat. Ya. Maka yang mati sebelah Muawiyah, Syiah mengatakan, yang mati belah Muawiyah ni mati kafir, yang mati belah Ali mati dalam keadaan sebagai seorang syuhada. Allahu Akbar. Siapa yang ikut Allah seumpama ini mengkafir-kafirkan orang yang tak jelas, duduk kara, ya, maka secara tidak langsung dia telah mengikuti rentak Syiah. Isu perbalahannya sama politik, tuan-tuan. Ya, politik. Jadi yang pertama yang suka mengkafir-kafirkan ini di antaranya Syiah. Kemudian apa? Khawarij. Ini semua aliran pahaman-pahaman sesat yang ada dalam Islam. Tuan kena ingat sejarah. Ya. Maka bagaimana kata Ibnu Mas'ud? Ya. Ibnu Mas'ud, aku dengar daripada baginda Rasulullah tentang peristiwa ini. Memang Rasulullah sudah menjangkakan. Subhanallah. Ya. Ibnu Mas'ud mendengar daripada baginda Rasulullah. Yang aku faham daripada Rasulullah adalah apabila berlaku fitnah seumpama ini, al-jalisu khairu minal qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairu minal mashi, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairu minal jari, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Maksudnya adalah kita tidak agresif. Apabila berlaku perbalahan, masing-masing tahan. Apabila berlaku perbalahan, masing-masing menggunakan rasional, akal, konsep afala ta'qilun, afala tadabbarun, ya ulil albab, jelas dan nyata ada dalam Quran. Tak payah kita nak membalah lagi beratur. Kenapa membalah? Jom kita break sekejap, kita fikir masing-masing, di mana rahsia ni? Ini. Kalau inilah masyarakat Melayu kita, tak ada apa pilihan raya, jalan bersahaja, tuan-tuan, maka bertebaranlah pahala di mana-mana. Nak berkempen belah sana, silakan. Belah kita pula berkempen. Kita dedahkan maklumat. Allah.
Ini dah nak cari rekrut sini. Dah habis idea dan sebagainya. Masuk elemen-elemen agama. Sebelah sana ni ramai yang tak beriman. Allahu Akbar. Apa cerita iman bila ada raya ni tuan-tuan? Ni cerita lawak lama. Tuan-tuan dan Allah, kenapa cerita tak beriman? Cerita kafir mengkafirkan. Allahu Akbar. Ini masalah. Dah sudahlah cerita tu. Sebab apa tuan-tuan? Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ya, kitab hadis tuan-tuan. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, maaf tuan-tuan, saya agak attack yang seduh begini kuat sikit. Ya, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, menceritakan bahwasanya Rasulullah menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mewakilkan di rahim ibunda satu malaikat. Ini dia. Allahu Akbar. Kalau terkadang ibunda kita tuan-tuan, doakan, jangan putus-putus. Ada satu malaikat yang menjaga rahim. Ustaz, apa cerita politik, cerita rahim pula? Dengar dulu. Jauh sangat cerita ya kan, tapi ada rahsia di sini. Ya. Apabila diwakilkan satu malaikat menjaga rahim, dia pun bertugas menjaga rahim ibunda. Ya. Maka apabila datang sperm, ya, sperm lebih sedap kita gunakan istilah orang putih lah, sperm tuan-tuan. Ya. Maka malaikat berkata, ya Allah, nutfah, ya Allah, telah datang sperm. Dia report kepada Allah Ta'ala. Dia takbis report. Selepas itu pula dia mengawasi, dia dia report kepada Allah Ta'ala. Tak lama besar menjadi seumpama lintah melekat di dinding rahim. Dia pun report, ya Allah, alaqah. Alaqah itu ya ta'alaq, benda yang melekat. Itu dia. Oleh sebab itu, lintah, pacat dan sebagainya ada dalam bahasa Arab diistilahkan alaqah, pacat tuan-tuan. Maka dalam bahasa kita segumpal darah yang melekat di dinding rahim. Ya Allah, alaqah. Tak lama besar lagi, ya Allah, mudghah, jadi seketui daging. Tuan-tuan perempuan hati Allah, report malaikat di kemeh tepat. Perubahan sikit aja report. Hebat. Maka apabila dufikha, ditiupkan ruh di dalam, ya, seketui daging tadi, ya, maka hiduplah, ya, janin tadi. Pada ketika itu malaikat tanya, ya, malaikat pun bertanya, ya Allah, azakarun an unsa? Ya Allah, laki ke perempuan? Maka Allah tetapkan. Oleh sebab itu dalam Islam tidak ada istilah LGBT, faham tuan-tuan? Laki-laki, perempuan. Tuan-tuan hati Allah, ya. Jadi Islam awal-awal lagi tolak dah LGBT. Itu tak payah disimpan panjang lagi, awal lagi. Yang ada zakarun am unsa. Maka malaikat tadi mendengar apa perintah Allah Ta'ala. Kalau lelaki dituliskan untuk jadi tadi lelaki, kalau perempuan dituliskan perempuan. Ya Allah, aghaniyun am fakirun? Ya Allah, kaya atau miskin? Dia tanya kepada Allah dan Allah tetapkan. Banyaklah soalan itu, tapi yang paling kita sangat gerun satu soalan. Apa dia? Malaikat tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, asyakiyun am sa'idun? Ini soalan yang paling kita takut. Ya Allah, adakah orang ini syakiyun, celaka, dalam kurungan ahli neraka, am sa'idun, mulia, maksudnya ahli surga? Maka Allah tentukan. Allah tiba dalam masyarakat Melayu,
sama-sama solat 5 waktu, sama-sama pergi haji. Ada usaha-usaha kafir mengkafirkan ataupun dengan bahasa tidak beriman. Puak-puak ni layak dikubur di jerat Cina je. Bahasa yang sama lah tu, cuma diubah sikit tuan. Uslub dan gaya bahasanya. Orang ni tak beriman kafir lah. Orang ni layak dikubur di jerat Cina, maknanya kafir lah tu. Cuma bahasa tu diperhalusi, ditolak tepilah pemikiran sempit apa ini tu. Saya risau bukan apa. Orang yang tunjuk-tunjuk ni tak beriman lah. Ni apa? Dia tunjuk apa ini? 3 ni kehala dia. 3 jari ni kehala dia. Waliyahzubillah. Tuan-tuan puan-puan dan Allah. Ya. Kita di syurga, kita di neraka dah ditulis di dalam rahim ibunda. Siapa kita nak menentukan nasib surga neraka seseorang. Apatah lagi kalau yang bercakap orang yang berilmu tak sempat baca ke hadis tadi. Langsung tak ada laisan kepada manusia menentukan orang di surga dan neraka. Satu hadis lagi tuan-tuan, panjang hadis ni, masya-Allah. Saya ringkaskan boleh tuan-tuan. Saya ringkaskan. Panjang hadis. Ya. Dikatakan bahwasanya ya, dia nak panjangkan hadis Rafi al-Qalam tadi lah, telah diangkat pena kata Rasulullah. Maka apabila telah diangkat pena, kita nampak kata Rasulullah, orang ni buat kerja sumpama baik sangat. Kerja dia sudah sumpama kerja ahli surga. Seakan-akan antara dia ya, dengan surga ni syibrah. Syibrah ni mana sejengkai je. Tetapi kerana takdir sudah mendahului dia, sebelum dia mati dia melakukan dosa ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Sebaliknya ya, orang ni buat kerja dajjal. Cara Rasulullah ni saya panjangkan sikit biar kita mudah faham. Buat kerja teruk tuan-tuan. Kalau nak tunjuk hadis yang lain, ceritanya apa dia tuan-tuan? Hadis Rasulullah menceritakan orang yang bunuh 99 orang. Pernah dengar tuan-tuan? Orang mengaji biasa dengar. Dajjal seakan-akan antara dia dan neraka sejengkai je. Akan tetapi takdir Allah telah mendahului untuk dia. Beberapa ketika sebelum mati kata Rasulullah, dia melakukan kerja ataupun taubat. Tuan-tuan, dia katakan kerja di sini taubat dan sebagainya, seakan-akan kerja ahli syurga, maka dia mati sebagai ahli syurga. Yang ketiga tuan-tuan, di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bertuah sungguhlah umat engkau ya Rasulullah, idza mata, apabila mati, walam yusyrik, dan dia tidak buat kerja syirik, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga." Rasulullah cabar Jibril, "Ya Jibril, wa in zana aw syaraqa." Na'am ya Rasulullah, wa in zana aw syaraqa. Wahai Jibril, bagaimana seandainya dia berzina ataupun dia mencuri? Ya Rasulullah, walaupun dia dah mencuri tapi dia mati dalam ini sarahlah betul-betul. Ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri tapi dia tak buat kerja syirik, dia layak masuk surga. Hadis diriwayatkan Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nak kata apa tuan-tuan? Jangan main-main dengan syurga neraka, kerana hak mutlak penentunya adalah qudratullahi subhanahu wa ta'ala. Adalah baik kepada kita adalah doakan orang supaya jadi ahli syurga. Ya Allah, ini umat. Kerana dalam hadis yang lain tuan-tuan, Allahu Akbar, dalam kitab Nasahiyul Ibad, kita bangun pagi tadi tuan-tuan ya? Kita bangun pagi tadi, di pesan Rasulullah, kita bangun pagi je
Baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca doa tu. Kemudian kita pasang niat, pasang niat. Aku berniat akan menolong sesiapa orang Islam, orang Muslim yang teraniaya, yang berhajat. Aku akan tolong sedaya upaya yang aku mampu. Aku berniat, ya. Siapa saja yang perlukan hajat akan aku tolong dengan semampu aku. Dalam hadis tersebut dikatakan tuan-tuan, dalam kitab Nasail tuan-tuan dikatakan dia mendapatkan fadilat seumpama fadilat haji mabrur. Apa nilainya di sini tuan-tuan? Jangan pernah ambil mudah urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi tuan-tuan syirah tentang bagaimana berdoakan umat Muhammad itu. Itu yang doa imam kita tuan-tuan. Doa imam kita adalah bagaimana tuan-tuan? Rabbana ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min. Tu imam tu nak ambil barakah doa kepada umat baginda Rasulullah tuan-tuan. Itu rahsia. Ya. Maknanya jangan ambil mudah urusan umat Muhammad. Maka kalau kita tengok buat silap salah dan lain sebagainya, buat silap salah dan sebagainya, nanti dulu maaf kesiannya dia, ya Allah, bukakanlah hati dia, ya Allah, mudah-mudahan dia cepat bertobat, ya Allah. Baik, saya teringat hadis yang saya baca tadi tentang wa in zana aw saraqa, walaupun dia berzina ataupun dia mencuri. Maknanya hadis tadi bukan menghalalkan berzina, bukan menghalalkan mencuri. Kena jelas tuan-tuan. Ya, saya kena sebut tu takut disalahartikan. Cuma hadis tadi menentukan adalah guideline. Siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Guideline yang memandu kita bahawasanya layak masuk syurga apabila bagaimana umat Islam ni. Jangan syirik. Sementara kalau dia berzina dan dia mencuri, humban dulu dalam neraka, dilanya, Masya Allah, jangan ambil mudah. Ya, jangan ambil mudah. Ilahnya cukup-cukup. Suatu hadis yang pernah saya dengar, tuan-tuan, yang pernah saya baca, akhafu azabin nar, azab api neraka yang paling ringan. Dimasukkan ke dalam neraka, dipakaikan selipar dari neraka, naik bahang panahnya ke paha dia, ke dada dia, tak lama mendidih otaknya dan dia sedar tak mati tuan-tuan. Kerana sains tubuh manusia, ini ilmu anatomi tuan-tuan, tak sama sains tubuh manusia di dunia dan di akhirat ni. Tidak. Tubuh badan manusia di dunia ini hancur, akan rosak, binasa, dimakan ulat tuan-tuan. Tetapi di akhirat nanti tubuh itu sudah tidak ada. Yang ada tuan-tuan, konsep sains yang berbeza. Dia mendidih otaknya tapi dia tak mati. Ini kita kena ingat. Dia tak mati tuan-tuan, mendidih otaknya dan dia menjerit, ya Allah, akulah orang yang paling berat azabnya di neraka ni, ya Allah. Padahal tajuk hadis kita apa tadi tuan-tuan? Akhafu azabin nar, orang yang paling ringan azab siksanya di neraka. Dia menjerit seakan-akan dia lah paling berat. Ini gambaran supaya kita tidak ambil mudah. Jadi hadis tadi jangan diartikan tak apalah kalau apa itu aku mencuri, aku berzina, tidak. Silap besar. Ini tidak ada faham apa itu. Tuan-tuan dan puan Allah, itulah kefahaman kita dalam menghadapi pilihan. Jadi tidak bergaduh. Sebaliknya, ada orang terlebih cakap sikit, kita bersama dapat pahala. Dan ada orang provokasi, kita bersama dapat pahala. Akhirnya, kalau kita bijak datang pilihan raya ini, sebaliknya adalah lumbung pahala yang kita ambil sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Betul kepada Allah. Sudah cakap Allah. Tambah sikit lagi boleh tuan? Sikit lagi tu. Saya nak bincangkan tentang bagaimana bagus khutbah kita tuan-tuan sekarang. Mesti ada doa supaya ya Allah, biasanya bermula ya Malikal Mulk, biasanya apa itu tuan-tuan? Wahai raja dari segala raja, berikanlah pimpinan yang terbaik kepada kami.
Jauhkanlah kami daripada pemimpin-pemimpin rasuah. Itu tak tuan-tuan? Itu dibacakan tiap Jumaat. Saya rasa bagus sangat. Mengapa isu rasuah ni tuan-tuan naik begitu sekali? Tuan-tuan berpuan hati Allah. Banyak jawabannya. Salah satunya adalah kita selalu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan tak tahu, yang sudah tahu minta maaf, bukan saya mengajari. Yang belum tahu, doa ini ayat Quran surah Al-Baqarah 201. Kenapa 201? Ini salah panjang pula bab ni tuan-tuan. Kita nak pergi pada poin. Di dunia kita minta hasanah, di akhirat kita minta hasanah, dan kita minta disimpangkan daripada azab api neraka. Okey, ini kita ringkaskan. Ya. Untuk di akhirat, saya pergi akhirat dulu. Hasanah di akhirat hanya boleh dicapai dengan satu syarat je. Apa dia tuan-tuan? Iman. Ya. Adanya secebis iman pun jadi, sebesar zarah pun jadi. Tapi nak ada iman yang diiktiraf oleh Allah SWT. Adik tuan-tuan, kalau nak sarahkan nanti panjang pula bab ni saya bilang. Jadi hasanah di akhirat ceritanya banyak dan sebagainya. Ringkas satu mau ada iman. Sehingga dalam sebuah hadis dia katakan, baginda Rasulullah menceritakan, ya, laqad dakhala al-jannatu jannata, telah masuk ke dalam surga ahli surga, wa qad dakhala an-nar nara, wa qad dakhala an-nar wa qad dakhala an-nar wa qad dakhala an-nar nar, maknanya ahli surga neraka dah masuk neraka. Ya. Maka pada ketika itu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ya, cari di neraka siapa yang di dalam hati dan jiwanya ada iman, walaupun hanya sebesar tinggi benih. Kalau kau dapati ada iman di dalam dadanya, malaikat dah tentu tahu mana iman yang Allah iktiraf, Allah suka dengan iman yang Allah tak suka. Jangan kita menjadi orang yang perasan beriman. Tuan-tuan, waliyazubillah. Jadi dah, kerana dalam Quran dikatakan ada orang yang perasan saja beriman, tuan-tuan. Walhal wa aksaruhum kafirun, hakikatnya dia kafir, kata Allah Ta'ala. Waliyazubillah. Sudah kita minta simpang, biarlah iman yang kita yakini sekarang adalah sebenar-benar iman. Tuan-tuan, saya tak mau bahaskan tentang perasaan iman dan sebagainya. Dah balik cerita tadi. Maknanya tuan-tuan, malaikat mencari mana yang dalam dada, ya, di dalam orang tersebut ada lagi iman walaupun sebesar zarah. Allah perintahkan, masukkan mereka ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga, tuan-tuan. Itu dia. Kejayaan di akhirat satu saja, iman. Ada yang meraguinya, boleh rujuk kepada ustaz-ustaz yang lain. Tak ada masalah. Saya suka dikomplain dan sebagainya. Kalau saya silap, tuan-tuan puan-puan, biar saya mohon maaf di dunia ini, selesailah, supaya saya tidak jariah tusuk, supaya tidak saya memberikan ilmu ni adalah jariah, tuan-tuan, amal jariah ni jangan yang yang baik-baik, tuan-tuan, insya-Allah. Selesai akhirat. Maka dalam konteks bernegara kita di Malaysia, alhamdulillah, ya, kita ada agung muslim, bawahnya ada raja-raja yang apabila berlaku apa-apa dengan agung ni, dia sedia menggantikan. Agung muslim, raja-raja muslim, bawahnya Perdana Menteri muslim. Ada rekod ke yang bukan muslim? Tak ada rekod. Di bawahnya lagi timbalan Perdana Menteri muslim. Empat, tuan-tuan, 4 step ni tak beranjak, semuanya muslim, insya-Allah. Dan itu doa kita. Jangan berubah. Tuan-tuan dan puan Allah, kita tidak mahu republik seumpama di seberang di Indonesia. Apa yang berlaku? Isteri Kristian, suami Muslim, tuan-tuan, dalam satu rumah, anak tu dia 4-5. Anak apa namanya, tuan-tuan? Apa puncanya? Tidak ada sultan.
Ada sultan di Jawa abang kubur dah level kompetu je. Tak ada kuasa. Kita nampak tuan-tuan, kes-kes yang baru lepas ni kita nampak kuasa sultan. Dia boleh menidakkan, dia menafikan, sultan tidak berkenan. Betul tak tuan-tuan? Dia ada hak veto yang tinggi sekali. Tuan-tuan puan hati Allah. Dengan ada je 4 peringkat. Itu yang apabila pergi menteri ada yang non-Muslim, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kerana 4 peringkat ni, insya-Allah semua Muslim. Dan dalam syariat Islam dibenarkan. Oleh sebab itu tak timbul isu, mangkah ni kamu mangkah dah sikap dia. No. Tak timbul. Ya. Yang kita bawah ni tuan-tuan, bawah yang 4 ni, maka ketika kita pangkah, dia ni bijak ke tak bijak? Agama tidak jadi isu. Ya. Agama tidak jadi isu kerana yang atas 4 step ni kukuh dah. InsyaAllah tak bertumpuk. Amin ya rabbal alamin. Maknanya tuan-tuan, dengan adanya kepimpinan yang Muslim ni hebat apa ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan dibawa kepada wafil akhirati hasanah, iaitu ibadah. Clear tuan-tuan? Jelas. Berikutnya, maka wafil akhirati hasanah, insya-Allah kita dapatlah. Tapi kita kena kerjalah sikit, kena buat sikit apa dia, laksanakan perintah Allah dan sebagainya. Kerana apabila di atas ni Muslim dan sebagainya, 4 tingkat di Muslim, tak ada siapa yang boleh melarang kita solat di rumah Allah ni. Setuju tak tuan-tuan? Ini dia. Selesai bab tu. Maka apa dia? Wa fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah dalam konteks kenegaraan tuan-tuan, dalam konteks negara ni tuan-tuan kepada hati Allah, ya. Mudahlah jadi. Bagaimana negara ni boleh akhirnya bertadbir sehinggalah sejahtera rakyat semuanya. Itulah tugas negara. Maka negara sangat berperanan untuk menghadirkan suasana hasanah di dunia. Sehingga kita nampak tuan-tuan, negara-negara walaupun kecil, seumpama Turki, apa penghasilan itu tuan-tuan, tapi pelajar-pelajar, ya, sekolah free, hospital free dan sebagainya. Tuan-tuan hati Allah, ini tidak akan berlaku apabila dalam negara tersebut ada rasuah. Sistem rosak. Yang kaya semakin kaya, yang merempat semakin merempat. Minta maaf tuan-tuan. Disebabkan rasuah. Maka rasuah salah satu daripada yang merosak kepada hancurnya bangsa, collapse tuan-tuan. Bankruption. Apa negara yang di Eropah ni yang bankruption tu? Allah Akbar. Merana rakyat. Bagaimana nak dapatkan fid dunya hasanah kalau rasuah merajalela? Doa-doa juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi tak ada ghirah yang buat bagaimana membatras, membunuh, tak bagi peluang lah kepada amalan rasuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah ni Allah tak akan beri kepada kita. Di sinilah letaknya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah nasib suatu kaum melainkan dia berusaha. Dia dah tuan-tuan. Mengapa doa dalam khutbah Jumaat kita ni, ya Allah jauhkan kami daripada pemimpin rasuah dan sebagainya. Sebenarnya sarahnya akan pergi ke sana, menghadirkan fid dunya hasanah. Oleh sebab itu tuan-tuan, negara lain pula ambil makna yang hebat ni. Bahkan negara yang non-Muslim, rasuah ni tuan-tuan, sambil jalan tembak hukum mati. Dahsyat. Hadir. Tuan-tuan pada hati Allah, ya. Jangan cerita tentang hasanah di dunia ni kalau masih terbudaya rasuah di mana-mana. Maka clear, jelas tuan-tuan. Mengapa? Ya?
direka khutbah kita tentang pemimpin rasuah, minta dinafikan, minta dielakkan kita daripada pemimpin rasuah. Ini sebab dan punca. Siapa pemimpinnya, kita berdoa. Itu hak tuan-tuan nak bangga siapa, tak ada masalah. Saya berkempen di sini, bahkan saya salah, apa salah, tidak adil. Bukan saya tak sebut undang-undang negeri dan sebagainya, saya tak sebut undang-undang Allah pun mengatakan tidak adil. Betul tak tuan-tuan? Kalau saya bercakap tentang seorang pemimpin di sini, tak betul itu. Tetapi saya bercakap dari sudut ilmu Islam, dari sudut amalan kita. Kita bahaskan tentang doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan buat insya-Allah. Sama-sama kita ambil pengajaran pada pagi hari ini, tuan-tuan. Daripada tajuk yang kita bincangkan ni, tuan-tuan, kita nampak dan kita relatekan dengan suasana pilihan raya. Sama-sama kita berazam, ya. Pilihan raya ini selesai dengan smooth. Terpilihlah pemimpin apa yang majoriti rakyat nakkan. Ya. Kemudian dilantik dan sebagainya. Kita kembali ke masjid kita, ke surau-surau kita dalam keadaan harmoni, dalam keadaan bersahaja, berjiran bertegur sapa. Tak mau cerita yang dulu berulang balik. Aku harap nak datang ke kenduri dia. Pasal apa yuk? Nak datang ke kenduri dia, nak makan daging sembelihan dia haram. Allahu Akbar. Kenduri, tuan-tuan, boleh kita duduk haram dia. Tuan-tuan faham tak kenapa haram dia? Kerana sembelihan, tuan-tuan, kalau yang sembelihnya bukan Muslim, makan dagingnya haram. Dia tuju ke sana juga, mengkafir-kafirkan orang juga. Cuma uslubnya berbeza. Jangan dah tahu. Pertama saya tengok, dahsyat. Saya ambil mudah je. Lama-lama saya fikir, apa maksud mereka ni? Maksudnya ke sana lah. Kenapa datang kenduri dia tak mau kerana makan daging sembelihan dia, makan bangkai. Dia kata, kerana dikaitkan apa? Dalam hukum menyembelih, tuan-tuan, syaratnya penyembelih harus seorang Muslim. Kalau bukan seorang Muslim, sembelihan tadi jatuh hukumnya bangkai. Itu ceritanya, itu yang tersirat. Maklumlah, yang bercakap ni faham selok belok agama, orang awam tak faham. Ramai yang tak faham, tuan, tak faham. Ramai tak faham, bukan semua tak faham. Saya tarik lagi. Ramai yang tak faham. Kepinga-pinga je. Maknanya, close yang sama, tuduh orang sebagai kafir. Ini tutup, tuan-tuan. Tutup ceritanya. InsyaAllah pilihan raya kali ini kita lebih bijak, lebih berilmu, lebih mengikut apa yang menjadi lunas-lunas syarat dalam agama Islam, tuan-tuan. Ya? Jadi sama-samalah kita ambil peluang pilihan raya ini menjadi pilihan yang kita mengumpulkan pahala dengan sebanyak-banyaknya. Banyakkan bersabar, gunakan ilmu. Islam lengkap, tuan-tuan. Islam lengkap dengan ilmunya. Allah kata sebagai penutup perbincangan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma, kata Allah Ta'ala, pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Aku dah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Tuan-tuan, agama kita ni sempurna. Cari apa masalah dalam agama kita ni? Masya Allah, nikmat. Abu Bakar Siddiq berkata, tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq ni berkata, bagaimana? Seandainya hilang tali untaku, di bahasa sindiran, tuan-tuan. Seandainya hilang tali untaku, aku akan cari dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Begitu sekali dia punya yakin dia kepada Al-Quran. Hilang tali unta, dia akan cari dalam Quran. Ikut logik tak logik lah, tuan-tuan. Maknanya apa? Penyelesaian untuk dapatkan tali unta dia tu ada rahsianya dalam Quran. Apa itulah maksudnya, tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita senantiasa menjadi hamba Allah, menjadi orang yang senantiasa merujuk kepada syariat agama, hukum agama, dan kitab Al-Quran menjadi panduan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamul malaikati. اللهم ارزقنا عبادا كاملا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا. اقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم والله اعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.